tambah 13. Okey, yang lain Yang lain dapat jawapan tak yang tadi? Yang lain dapat jawapan sama dengan Nick tak? Yang lain okey tak yang ni? Dengar suara tak? Okey, dapat jawapan tak? Semua dapat jawapan? B jawapan dia 2. Macam bukan. Dia kena cari jawapan A dulu. Jawapan A dapat berapa? Jawapan A dapat berapa? Semua sama tak dapat jawapan sama dengan... Okey. Alright. So, yang lain semua dapat tak? Kalau tak dapat, jangan ni. Yang lain semua dapat jawapan Y sama dengan negatif 2X tambah 13. Dapat tak? Okey. So, dapat So, kalau dapat, maksudnya Oh, Aiman tak dapat. Okey, Aiman. Untuk cari persamaan, kita kena ada apa? Koordinat dengan kecerunan, betul? Okey, untuk cari persamaan. Okey, untuk cari persamaan, kita kena ada koordinat dan kecerunan, kan? Ataupun kecerunan dengan koordinat, tak kisahlah dua-dua ni. Kecerunan. So, koordinat dia ialah 45. Sebab apa? RS kan? Persamaan RS. Dekat RS, koordinat yang ada ke RS apa? 45. So, kita guna koordinat 45. Kecerunan dia ikut kecerunan PQ. Sebab apa? Sebab dia selari. So, jawapan kecerunan PQ adalah negatif 2. Sebab apa negatif 2? Okay, persamaan PQ ialah Y tambah 2X sama dengan 18. Tapi 2X ni kena letak sebelah sana. Jadi negatif 2X tambah 18. Okay, so kecerunan dia adalah negatif 2. Okay, M sama dengan negatif 2. Aiman okey tak ni? Dapat tak? Okey, dan kemudian ialah Aiman okey tak Aiman? Dapat Okey, kemudian sama dia adalah Y sama dengan MX tambah C kan? Ini basic kan? So, M dia ialah negatif 2. X dia 4. Y dia 5. C dia tak kena cari. So, negatif 2 darab 4 akan dapat negatif 8. Negatif 8 pindah sebelah. Dia apa negatif 8 pindah sebelah? Tambah. So, 5 tambah 8, 13. C sama dengan 13. So, soalan A ialah Y sama dengan negatif 2X tambah 13. Ini soalan A Okey, Aiman dapat tak ni Aiman? Aiman dapat tak ni?
Dapat Okey, kemudian dia nak pintasan X. So kalau pintasan X, Y ialah kosong. Sebab apa dia nak cari pintasan X, Y kosong. Okey, Y kosong, so ni kosong lah. Kosong sama dengan negatif 2X tambah 13. Okey, negatif 2X ni pindah sebelah akan jadi positif 2X. Iaitu 2X sama dengan 13. Kemudian 2 pindah sebelah akan jadi bahagi. Dapatlah 13/2. Okey, Aiman dapat Aiman? Okey, tadi kalau Aiman salah dekat sini, so dia akan salah agak dekat B. Okey, soalan dia berkait. Okey Oh 10. Oh Adam baru masuk. Adam baru habis sekolah Adam. Okey, dapat nombor 5, ni nombor 5. Sekejap. Cikgu nak bagi soalan. Soalan last tu sekejap, soalan last. Okey Adam, kita soalan tadi kita just bincang soalan yang sebelum ni. Kita revise balik sebab ada yang mesti tak ingat. Okey, soalan nombor 6. Nyatakan persamaan QR. Okey, cuba jawab. Cuba tengok soalan ni. Okey, T ni garis lurus. Oh lama tak nampak pula. Nombor 6. Garis lurus PQ Garis lurus PQ selari dengan garis lurus ST. Ini PQ. Ini PQ Garis lurus PQ selari dengan garis lurus ST. So mana selari? Yang ni. Ini selari soalan atas. Okey, cuba baca soalan bawah. S dan Q terletak pada paksi Y. Okey, SQ mana SQ? SQ yang ni. Terletak pada paksi Y, okey? Paksi Y. Samaan garis lurus PQ ialah PQ mana ni? 3Y tambah X tambah 24 sama dengan 0. Okey, persamaan garis lurus. Okay, yang ni dia tak buat dalam ikut format persamaan linear kan. Dia buat dalam format biasa. General information. General form. Okay, general form macam ni. So kita kena pindahkan dulu jadi linear form. Okay, linear form kita buat macam biasa tadi. Y sama dengan MX tambah C. Okay, kalau nak jumpa persamaan macam ini, kita kena tukar jadi linear form. Ini adalah general form. Okay, general form adalah 3Y tambah X tambah 24 sama dengan 0. Ini adalah general form. Kalau nak tukar kepada linear form, pindahkan X dengan 24 dulu. So dia akan jadi 3Y sama dengan negatif X tolak 24. Lepas tu 3 pindah sebelah. Jadi bahagi. So jadilah dia Y sama dengan negatif X tolak 24 bahagi 3. Okay. Tak habis lagi, kita kena pisahkan dia yang ni. So jadilah dia negatif X per 3 tolak 24/3. Okay. Dan kemudian ini kita tukar jadi bentuk yang lebih faham, iaitu negatif 1/3X tolak 24 bagi 3 ialah 8. Okay, Y sama dengan negatif 1/3X tolak 8. So ini adalah linear form. Okay, linear form ni adalah yang lagi senang nak baca. Okay, boleh faham semua? So apakah M dia? Kalau tengok daripada sini, apakah M dia? Ini penting kita kena tahu.
Apakah M dia? Apakah M dia negatif 1/3. Ini adalah M. Negatif 8 ni apa pula? Negatif 8 ni apa? C. C tu apa C? C ialah pintasan Y. Okey, pintasan Y. So, ni adalah pintasan Y. This pintasan Y. So, daripada sini je kita boleh masukkan maklumat dekat graf. So, maksud dia, ini persamaan dia lah. Persamaan dia PQ ni kan. Okey. Tengok ni, pintasan Y iaitu negatif 8. Kat mana pintasan Y untuk PQ? Pintasan Y untuk PQ dekat mana? Kat huruf apa? Pintasan Y untuk PQ. Nampak PQ tak? PQ ni kan. So, pintasan Y dia kat mana? Dekat Q ni. Okay. So, Q ni nilai dia berapa? Negatif 8. Okay, nampak tak? Semua nampak? So, dekat Q ni nilai dia adalah negatif 8. Okay, ini adalah maklumat Okay, dia faham? So, satu lagi maklumat ialah yang ni. T12 kosong ni. So, maksudnya dekat T ni, persilangan dia ialah 12. Nilai X dia adalah 12. Okay, boleh faham? Okay, soalan dia. Soalan A. Nyatakan persamaan QR. Okay, persamaan QR apa dia? Nampak QR ni. Siapa tahu jawapan? Persamaan QR. Siapa tahu jawapan? Sila jawab. Okay, ni. Dia dapat Y sama dengan negatif 8. Okay, betul. Sebab apa? Sebab dia garis lurus gini je. Dia tak menyentuh X pun. So, Y sama dengan negatif 8. Okay, dia straight. Dia dekat negatif 8 je dia. Dia tak ada pergi tempat lain pun. Kan? Dia tak ada pergi tempat lain. Dia dekat negatif 8 je. Garisan tu. So, persamaan dia ialah Y sama dengan negatif 8. Okay, semua faham tak yang ni? Faham tak dengan explanation cikgu ni? Faham Okey, soalan B. Cari persamaan garis lurus ST. Okay, nampak ST tu? So, macam mana step dia? Kita nak tahu step betul. Persamaan ST. So, macam biasa, persamaan kena ada dua, iaitu kecerunan dan koordinat. Okay, kecerunan dan juga koordinat, iaitu XY. So, apakah kecerunan untuk ST? Siapa tahu kecerunan untuk ST? Cuba kaitkan dengan soalan-soalan sebelum ni. Sebab dia ada bukan berkait, dia konsep dia sama. Siapa tahu kecerunan untuk ST? Kita nak tengok yang mana? Negatif 1/3. Sebab apa ada soal dapat? Sebab apa negatif 1/3? Sebab M, sebab dia selari, okey? Sebab dia selari, maka M dia adalah negatif 1/3. Boleh ni? Okey, sebab dia negatif 1/3 sebab dia selari. Okey. So M dia adalah negatif 1/3. So, apakah koordinat yang berada pada ST? Seperti yang kita nampak lah, 12, 0. So, macam biasa, Y sama dengan MX tambah C. Masukkan nilai yang diberi kat atas ni. M dia negatif 1/3. X dia 12. Y dia 0.
Okay, boleh. Dari 1/3 darab 12 dapat apa? Negatif 1/3 darab 12 dapat apa? Negatif 4. Kosong sama dengan negatif 4 tambah C. Okay. So negatif 4 pindah sebelah. Dapatlah C sama dengan 4. So apakah persamaan ST? Persamaan ST apa? Y sama dengan, apa susunan dia? Negatif 1/3 kan? Negatif 1/3 X tambah 4. Okey, betul ni. Okey, ini jawapan dia untuk persamaan ST. Boleh semua? Okey, itu soalan B. Okey, mana pula soalan C? QR dengan ST. Okey, boleh kita teruskan untuk soalan C? Soalan C mungkin ada yang tak pernah buat. Okey. Okey, ST dah dapat dah kan? Kita padam yang ni ya. So, nyatakan persilangan QR dan SC. Persilangan. Okey, bila dia bersilang antara QR dan ST. So, bila dia bersilang, okey, ingat ni. Bila dia bersilang, dia akan bersilang pada satu titik. Betul tak? Contoh, macam ST dengan QR ni. Ni terus gariskan. Tak nampak sangat. Kita pakai warna kuning nampak kot. Nampak. Ni ST. Ini QR kan. Nampak dia bersilang pada satu titik ni, betul? Dan pada titik ni, dia adalah mempunyai satu koordinat, betul? X, Y, betul tak? X, Y. So, koordinat ni X dan Y dia adalah sama, betul tak? So, ST, ni ST, QR. So, koordinat dekat sini, X untuk QR sama dengan X untuk ST. Y untuk QR sama dengan Y untuk ST. Sebab dia bersilang kepada tempat yang sama. Faham tak apa yang cikgu explain ni? Boleh faham? Sebabnya setiap garisan dia ada setiap koordinat, betul? Lain-lain. Sini contoh ni kosong berapa. Okay, ni 1 berapa. Ni 2 apa. So sampai sini 12 kosong. Sini berapa. Sampai sini. So dia mempunyai nilai dia. Mempunyai koordinat dia. Sama juga dengan QR. QR sini tadi negatif 8 kan. So 1 negatif 8. 2 negatif 8. 3 negatif 8. Macam itu. Okay, dan seterusnya dah. Faham tak ni? Yang ni so far ni faham tak? Yang line kuning ni. Line kuning yang cikgu explain ni faham tak? So, setiap kali bersilang, dia mempunyai nilai X dan nilai Y yang sama. Dia mempunyai nilai X dan Y yang sama. Dia mempunyai nilai X dan mempunyai nilai Y. Ada satu nilai je. Sebab apa? Sebab dia bersilang pada satu titik. Okay, ada satu je nilai. Tapi kalau kuadratik macam ini, bersilang dengan garis lurus. Contoh garis lurus macam ini. So, dia akan dapat 2 titik. Itu yang kadang-kadang ada soalan kuadratik, kita dapat 2 titik kan? 2 titik. So sekarang ni adalah persamaan garis lurus. Garis lurus hanya bersilang pada satu titik. So macam mana kita nak buat? Okey, QR dia punya persamaan ialah Y sama dengan negatif 8. Okey. ST persamaan dia ialah Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 4. So ni Y sama dengan 8, Y sama dengan ni. Dua-dua ada Y kan, betul tak? Dua-dua ada Y kan. So Y yang ni kita masuk dekat sini. Sebab dia sama. Koordinat dia sama. Negatif 8. Boleh faham? Ini sama dengan sini. So maka negatif 8 sama dengan negatif 1/3 X tambah 4. Boleh faham yang ni? Yang ni boleh faham tak? Bila dia bersilang, tulis, kita samakan dia.
Contoh macam ada dua persamaan, iaitu contoh lain y sama dengan 3x tambah 5. Satu lagi y sama dengan negatif 2x tolak 3. Kat mana tempat dia bersilang? Nampak? Ni y kan? So kita buat dia jadi 3x tambah 5 sama dengan negatif 2x tolak 3. Macam tu. Sekali lagi. Okey, boleh. Yang ni boleh faham tak yang ni? Okey, fahamkan yang ni dulu. Yang tulis ni. Okey, untuk yang ni. Untuk yang ni. Ada dua persamaan. Y sama dengan 3x tambah 5. Y sama dengan negatif 2x tolak 3. Dan dia mempunyai dia ada tempat bersilang. Bila garis lurus, dia ada bersilang pada satu titik saja. Kat sini contoh. Okey, kalau garis macam ni lah. Boleh jadi macam ni. So, tempat dia mesti ada satu je, XY. Okay, XY dia mesti ada satu, betul? Boleh faham tak yang ni? So, lepas tu, cara kita nak cari XY ni, bila ni, dia punya teori ialah apabila dua titik bersilang, kita samakan dia. Apa itu sama? Nampak ni. Y sama dengan Y. So, maka 3x tambah 5 sama dengan negatif 2x tolak 3. Boleh? Okay, Y sama dengan Y. So, maka 3x tambah 5 sama dengan negatif 2x tolak 3. So, kita pindah, akan dapat jawapan X. Okay? Boleh faham tak tu? Boleh faham tak yang tu? Ini untuk persamaan ni. Boleh? Okay, yang tanya cikgu private boleh faham tak? Tak faham? Okay. Tak faham Okay. Kurang macam pening. Okay, tak apa. Okay, dia gini. Jauhkan explain satu lah. Cikgu cari contoh lain. Okay, teori dia. Okay, teori dia. Dia punya teori. Jika dua titik bersilang, jika dua persamaan bersilang, okay, ni memang akan guna sampai bila-bila tak apa. Kita belajar je slow-slow. Jika dua persamaan bersilang, dia akan dapat satu titik yang sama. Maka bersilang pada titik yang sama. Okey, ini dia punya teori. Apa maksud teori ni? Okey, sebagai contoh. Sekejap Okey, cikgu garis lah dulu. Ada satu persamaan iaitu Y sama dengan X tolak 2. Y sama dengan X tolak 2. So, dia punya garisan macam ni. Ini adalah okay, Y sama dengan X tolak 2. Maksudnya persilangan Y dia adalah negatif 2. Kat sini negatif 2 kan. So, dia garis ke atas. Dan satu lagi titik ialah Y sama dengan 3. 1, 2, 3 kat sini. Y sama 3 akan jadi macam ni. Ni Y sama dengan 3. Okay, dia akan bersilang pada satu titik ni. Betul? Ni satu titik ke dua titik ni? Tempat dia bersilang ni. Satu titik saja, betul? So, satu titik ni dia ada X, Y, betul? Koordinat dia punya koordinat. So far yang ni faham tak? Yang ni faham tak? Bersilang pada satu titik. Okay?
Setiap garis lurus bersilang pada satu titik. Okey? Setiap apa-apa pun garis lurus. Okey? Tak kisah macam mana garis lurus pun, kalau ada dua garis lurus, dia akan bersilang pada satu titik sahaja. Okey? So macam mana nak dapat titik ni? Okey, kalau kita tengok kat sini, y dia mempunyai satu je kan? Ada tak dua? Satu je kan? So maksudnya y sini dengan y sini adalah sama. Okey? Ni dengan ni adalah sama. Boleh faham? Nampak? Y dia ada satu je. So maksudnya y ni dengan y ni sama. Yang tu faham tak? Y dia sama. Okey? Sekarang ni teori dia bila dia bersilang, y dia dan x dia adalah pada titik yang sama, iaitu kat sini. Tapi tak beritahu berapa. So bila dia sama, persamaan yang ni kita boleh samakan dengan persamaan yang ni. Okey? Persamaan ni kita boleh samakan dengan persamaan ni. Macam mana cara nak samakan dia? Tengok. Y sama dengan 3. Y sama dengan x corak 2. Okey? Kan tadi kita cakap y dia sama. So y ni ialah 3. Y ialah 3. So sini kita boleh letak 3 lah. So jadilah dia 3 sama dengan x tolak 2. Dapat tak? Yang ni dapat tak? Sebab y dia sama. Kalau y sini 3, sini pun mesti 3 lah. Sebab koordinat ni sama, 3. Okey, boleh? So, negatif 2 pindahlah ke sebelah. Siapa ni? Kamalia faham tak? Kamalia? Kamalia faham? Okey. So, kemudian negatif 2 pindah ke sebelah. Jadi, tambah kan? 3 tambah 2 akan dapat 5, betul? So, x sama dengan 5. Maka, koordinat ni ialah 5, 3. Boleh? Faham? 5, 3. Semua faham tak? Dia bersilang pada satu titik. So, bila kita selesaikan y sama dengan y, lepas tu kita akan dapat x. Kita akan dapat x, akan dapat y, betul? So, x, y yang kita dapat tu, itu ialah koordinat. Itu adalah koordinat. Pernah tak buat persamaan serentak? Ingat tak persamaan serentak? Kita pernah buat kan? Ingat tak persamaan serentak? Persamaan serentak yang tajuk soalan SPM. Soalan SPM mesti keluar persamaan serentak. Okay, persamaan serentak tu macam koordinat lah. Dia bagi dua persamaan, lepas tu dia suruh cari x, dia suruh cari y, betul tak? So, x dengan y tu itu adalah koordinat juga sebenarnya. Itu adalah penyelesaian dia. Kat mana tempat dia bersilang. Okay. Setiap apa-apa persamaan serentak adalah kita nak cari tempat persilangan. Itu sebenarnya. Cuma dia tak bagi tahulah. Okay. Boleh. So, faham tak yang ni? Yang ni faham tak? Yang atas ni lah. Faham tak? Ada lagi tak yang tak faham? Okay, tak faham bagi tahu. Tak faham bagi tahu. Okay. Alright, bagus. Semua faham Kamalia faham tak Kamalia? Dah faham Okay? Alright. So, sama juga dengan soalan QR dengan ST ni. Tadi soalan ni balik kepada soalan ni balik. QR ST. Tempat dia bersilang adalah yang tempat warna kuning ni, kan? Dan yang punya nilai yang sama, XY. So, bila nilai sama, kita boleh samakan dia. QR, persamaan QR ialah Y sama dengan negatif 8 ni. Ini persamaan QR, ini persamaan ST. So, Y dia sama, betul? So, tukarlah dia negatif 8 ni. Y kat sini tukar jadi negatif 8 sebab dia sama Y. So, negatif 8 sama dengan negatif 1/3x tambah 4. Okay. Kemudian selesaikan sampai dapat nilai X. Ada tak yang masih tak faham pasal ni? Yang nak tukar-tukar ni? Ini boleh padam Okay, yang ni. Kita nak pindahkan apa dulu? Kita kena pindahkan apa dulu?
Nak pindahkan 4 dulu ke, nak pindahkan 3 dulu ke, nak pindahkan 1/3 X je lah. Pindahkan 4 dulu sebab 4 terpisah daripada X. So 4 pindah sebelah akan jadi tolak. Tolak 8, tolak 4. Okey? Sama dengan negatif 1/3 X. Ada yang masih tak tahu ke linear ni? Okey. Mungkin ada. Kena praktis banyak kali. Okey. So negatif 8 tolak 4. Negatif 8 negatif 4 dapat apa? Kalau congak mesti ada yang dapat negatif 8. Yang congak mesti akan dapat negatif 4. Jawapan dia ialah negatif 12. Okay. So, lepas tu nak pindahkan apa? Pindahkan 3. 3 kat bawah kan? 3 kat bawah, pindah ke sebelah akan jadi ni per 3 kan? Sebenarnya bahagi 3. 3 pindah sebelah jadi darab. 3 darab negatif 12 akan dapat 3 darab negatif 12. Okay. Bukan 3 darab 12 3 darab negatif 12. So, yang tinggal sini negatif X. Negatif 1X sama negatif X. Tak kisah. Boleh. So 3 darab negatif 12 akan dapat negatif 36. Negatif 36 sama dengan negatif X. So X sama dengan apa? X sama dengan 36. Sebab negatif boleh buang. So apakah koordinat dia? Nantikan titik persilangan kan? So titik persilangan dia ialah 36 negatif 8. Sebab apa 36 dengan negatif 8? Sebab X dia 36 dan Y dia tadi negatif 8. Boleh? Y dia negatif 8 tadi kan? Ni Y negatif 8 ni tadi. Kita dapat Y negatif 8. Okey? Semua boleh? Semua boleh faham? Tak, ni X ni Y. Ni X. Ni Y. Kan? X ni 36. Y negatif 8. So koordinat dia ialah 36 negatif 8. Ini koordinat persilangan. Titik persilangan antara ST dengan QR. So kat sini. So koordinat dekat sini ialah 36 negatif 8. Ni koordinat dia. Okey, semua okey tak ni? Kan ada yang masih tak faham lagi? Okey Okey, itu je. Apa lagi? Okey, kita buat satu soalan lagi lah. Satu soalan lagi. Ya. Okey, kalau untuk maklumat semua, soalan garis lurus
adalah soalan wajib keluar SPM. So markah dia 4 atau 5 markah macam ni. Okay, macam cikgu bagi ni. Soalan dia semua bentuk-bentuk dia macam ini, sama je lebih kurang. Okay, so boleh target lah soalan ni ya. So dah boleh tahu kan cara nak jawab kan. So boleh target. Okay, semua dengar tak? Semua dengar tak? Takut tiba-tiba dah lama cikgu tak cakap, tak dengar pula. Semua dengar tak? Komen sikit. Okay. Okay, dalam raja di bawah OPQR ialah segi 4 selari dan O ialah asalan. Okay, bila dia bagi tahu pasal asalan, apakah koordinat asalan? Koordinat asalan adalah O ialah asalan kan? Koordinat asalan apa? Kat sini. 0, 0. Okay, ingat bila-bila takut ada yang tak tahu kan. So, koordinat asalan adalah 0, 0. P29 R54. Dan ni adalah segi 4 selari. So, awak masuk selari. Sini sama dengan sini. RQ sama dengan OR. So, sini sama dengan sini. Okay? Boleh faham yang tu? Okay. Kita kena faham soalan. Kalau tak, nanti blur. Okay? So, kecerunan OR. OR adalah yang ni. So, macam biasa, cek kecerunan mempunyai dua koordinat. Y tolak Y per X tolak X. So, nak senang, ini tolak ni lah. Okay, kecerunan untuk soalan A. Okay, soalan A. Kecerunan OR. M untuk OR. So, M dia adalah Y tolak Y bagi X tolak X. So, Y dengan X yang pertama kita ambil 54 ni. So, Y dia 4, X dia 5. Yang kedua, 0, 0 lah. Tolak 0, tolak 0. Kita buat apa? 4 per 5. So, ini adalah kecerunan OR. Okay, boleh faham? Okay, untuk soalan B. Persamaan garis lurus RQ. Ini, RQ ni. Okay, persamaan. Bila nak cari persamaan, kita kena ada apa tadi? Ingat tak? Macam biasa, persamaan kena ada apa? Dua benda yang kita perlu ada, iaitu koordinat dan koordinat, iaitu M dan XY. Okay. So, sekarang ni RQ ialah yang ni. Koordinat yang ada kat RQ apa? Ni kan? 5, 4. So, set dulu. Tulis dulu. Koordinat yang kat RQ adalah 5, 4. M dia kita tak tahu lagi. So, macam mana nak cari M dia? M dia sama dengan M mana? Sebab M tak boleh nak cari sebab ada satu koordinat je. Q kita tak tahu. So, apakah M dia? Kita nak tengok M yang mana? Senang. RQ sama dengan mana? RQ sama dengan mana? PQ. Lain tu. Tak selari tu. Tu hal. RQ sama dengan OP. Okay. OP. Okay. Ini sama dengan sini. Okay, dia selari. So, kat sini kita boleh guna kecerunan ni. Kecerunan QR sama dengan kecerunan OP. So, kita boleh cari kecerunan dekat OP. Apakah kecerunan dekat OP? Kecerunan dekat OP ialah macam biasa lah. Y tolak Y, X tolak X. So, 9 tolak 0, 2 tolak 0. Jadilah 9 per 2. Boleh tak cikgu congak ni? Semua faham tak? 9 per 2. X, Y tolak Y. 9 tolak 0 dapat 9. Kan? Yang atas 9. So, yang X, 2 tolak 0. So, dapatlah 2. So, jadilah dia M dia 9 per 2. Semua faham tak ni? Ke cikgu laju sangat? Faham tak? Faham Tak faham bagi tahu. Jangan senyap, nanti tinggal. Okey, kita teruskan. So, nak cari persamaan RQ, kita kena buat YMX sama C. Y
mx tambah c. So masukkanlah m dia iaitu 9/2. Masukkanlah x dia iaitu 5. Dan masukkanlah y dia iaitu 4. So darabkan, pindah sebelah. Darabkan akan dapat 45/2. Okey, 45/2 pindah sebelah jadi tolak. So 4 tolak 45/2. Sama dengan C. So dapat apa? 4 tolak 45/2? Negatif. Apa? 37/2. Dapat tak? C sama dengan negatif 37/2. Betul? Faham tak? Ni tolakkan guna kalkulator. Okey, betul So persamaan dia ialah apa? Maka persamaan dia ialah y sama dengan 9/2 x tolak 37/2. Ni jawapan dia untuk soalan B. So, pelik sangat jawapan dia ni. Sekejap cikgu cek jawapan. Nombor 11. Tadi kita 2 nombor 11. Mana ni? Oh ni. Okey, jawapan dia betul. Okey, ni jawapan dia. Ni jawapan dia. So, soalan C. So, ni adalah jawapan untuk B. Okey, boleh? Ni jawapan untuk A. So, sekarang untuk C pula. Koordinat titik Q. Kat sini. So, untuk cari koordinat. Ya saya. Ada tak faham ke? Ya, ada tanya soalan. Ada soalan apa? Buat algebra macam mana tu? Oh, salah tu. 37 saja. So, maksudnya 2 buat ke sebelah ke? 2 ni buat ke sebelah sini ke? Boleh. Tak persamaan garis lurus RQ. Boleh juga. Tapi better buat macam ini. Sebabnya dia nak persamaan garis lurus. So, dia nak buat dalam, mungkin nak garis lurus form. Okay. Untuk linear form. Okay. Tapi jawapannya kalau sama macam ini betul lah. 2 kat sini kan. So, jadi 2y sama dengan 9x tolak 37 kan. Itu pun betul juga. Rasanya boleh je. Tak ada masalah. Okay. Boleh faham Boleh teruskan? Alright. So, untuk kita cari Q, kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu titik persilangan, kan? Q ni adalah tempat titik persilangan. Macam biasa titik persilangan tadi, dia kena sama. So, kita perlu tahu satu lagi persamaan. Sebab QR kita dah tahu dah. IQ ataupun RQR kan? QR ataupun RQ kita dah tahu dah, iaitu yang ni. Ini adalah persamaan yang pertama, RQ. So, kita nak kena cari persamaan yang ni pula. Sebab apa? Ini akan bersilang dengan ni. Kan? So, yang ni kita dah tahu dah persamaan yang ni. Sekarang ni kita nak cari persamaan yang ni pula. So,
So apakah persamaan dia? Okay, sama juga persamaan dia, iaitu kita buat cara persamaan. Maknanya kita cari persamaan apa ni? PQ. So persamaan PQ apa dia? Kita cari persamaan PQ dulu. Okay, persamaan PQ. So persamaan PQ macam biasa, kita kena tahu M dengan XY. M dengan XY. So XY ni kita ada X tu kan, PQ tu kan. Kita ambil yang P tu, iaitu 29. Cikgu nak cepat sikit sebab dah agak maghrib. Okay. Dan M dia ialah apa? M dia sama dengan OR kan. Ni kecuranan ni sama kecuranan ni kan. So kita ambil kecuranan OR. So kecuranan OR apa? Ni lah, 45 ni. Nampak awal-awal kita cari ni. Okay, semua nampak tak? Semua boleh faham? So M dia adalah 4/5. Okay, semua faham tak ini? Maklumat ni? Macam mana dapat? Dah dapat maklumat, bolehlah cari persamaan. Iaitu Y sama dengan MX tambah C. So M dia 4/5. X dia apa? 2. Y dia 9 tambah C. So 4/5 darab 2 akan dapat 8/5. Okay, 8/5. Pindah ke sebelah jadi tolak. 9 tolak 8/5. Dapat berapa? Akan dapat 37/5 kan? Okay. C sama dengan 37/5. So persamaan garis lurus PQ ialah apa? Kita kat sini ya. Ini RQ, PQ ialah Y sama dengan 4/5X tambah 37/5. Okay, boleh faham semua? Alright. Okay, sekarang ni kita nak cari titik persilangan pula. Okay, sebab apa? Nampak ni tadi? PQ bersilang dengan RQ. So kita nak cari Q kan? Bila nak cari Q, kita cari persilangan. Persilangan ni dengan persilangan ni dekat Q ni. Okay, boleh semua faham? Okay, cikgu kena padam sikit sebab tak ada ruang nak tulis. Okay, cikgu kat sini dulu, baru cikgu kat sini. Okay, so dua persamaan ni kita kena samakan dia. So nampak ni, Y sama dengan ni, Y sama dengan ni, kan? So maknanya kita samakan dia. Jadilah dia 4/5X tambah 37/5 sama dengan 9/2X tolak 37/2. Okay, so macam mana nak pula nak buat ni? Nampak tak? Ni 2, ni 5, kita boleh gabungkan dia. Jadilah dia 4X tambah 37/5 sama dengan 9X tolak 37/2. Okay, atas ni kita gabungkan dia. Boleh nampak sekarang ni? Okay, semua faham So 5 ni, okay, atas ni panjang kan? Kita boleh buat dia kurungan. Kita buat kurungan kat dia. Kurungan. So yang kat bawah ni kita kena pindah naik atas. 5 ke sebelah jadi darab, 2 ke sebelah jadi darab. Okay, boleh faham? Sebab apa ke sebelah? Sebab ni sempadan dia sama dengan. So yang dekat bawah kita nak hilangkan, kita kena buat ke sebelah jadi darab, 50 sebelah jadi darab juga. Okay, sebab dia kat bawah, sebab dia bahagi. Ini bahagi 2. So 2 bahagi pindah sebelah jadi darab. Yang ni bahagi 5, 5 pindah sebelah jadi darab. Okay, semua faham ni? So cikgu laju sikit 2 pindah sebelah jadi darab, jadilah dia 2 4X tambah tambah 37 sama dengan 5 darab 9X tolak 37. Okey, boleh. So macam biasa kita darabkan ke dalam dulu.
Sebab nak tak nak kita kena selesaikan. Nak cari X. Okay. So 24, 8X. Tambah 37 darab 5, 37 darab 2 dapat apa? 74. Okay, cikgu kira terus. 5 darab 9, 45X. 37 darab 5 akan dapat 185, betul tak? Cuba cek. 185. Cuba tekan kalkulator sekejap. Betul, okey. So kemudian X pindah ke sebelah, nombor pindah ke sebelah. Okey, tak kisah nak pindah ke mana. So kita letak X sebelah sini lah. So 45 pindah sini, jadi tolak. 74 pindah sana, okay, pindah sebelah kanan. 45X pindah sebelah kiri, jadi tolak. 74 pindah sebelah kanan, jadi tolak. Okey. So jadilah dia 88X tolak 45X. Negatif 185 tolak 74. So 8 tolak 45 akan dapat negatif 37X. Asal tak dengan 37 ni. Okey. So negatif 185 tolak 74 akan dapat apa? 9 259. Okey. So negatif 37 pindah sebelah, jadilah dia X sama dengan negatif 25. Negatif boleh hilang dulu Negatif potong dulu. Okey, terus tak ada negatif. Okey, negatif potong dulu. So tak ada negatif. So 259 bahagi 37 dapat apa? Ni cikgu tak ada congak Dapat apa? 259 bahagi 37. Dapat jawapan ke dapat pecahan? Dapat 7. Okey. Dapat 7. So kemudian macam mana nak cari? Kita dah dapat dah koordinat dia. Koordinat X. Koordinat X dia adalah 7. So kita dapat dah 7. Y je kita dapat lagi. So macam mana nak cari Y? Nak cari Y, 7 ni kita boleh masuk dekat sini ataupun dekat sini. Tak kisah mana-mana. Okey. Boleh? So 7 masuk dekat sini. Jadilah dia X X. Dia masuk dekat X sebab X sama dengan 7 kan. So masukkan X. So kita masuk dekat yang atas ni je lah. Y sama dengan 4/5 darab 7 tambah 37/5. So 4 darab 7 28 kan. 28 tambah 37/5. Sebab apa? Sama. Pembawah dia sama kan. So 28 tambah 37 dapat apa? 65 bahagi 5. 65 bahagi 5 dapat apa? 13. 14. 65 bahagi 5 dapat 13 kan? So koordinat dia apa? So X dia 7, Y dia 13. So koordinat dia adalah 7, 13. Okay? So boleh faham? Itulah cara dia. Okay tak semua? Boleh lah, kita dah lebih banyak masa dah ni. 7.24 dah. Okay So sampai sini je, nanti cikgu bagi recording ni. So nanti semua boleh tengok. Okay, dah nak maghrib dah ni, cikgu tutup dulu So soalan cikgu dah bagi dekat group. So nanti masing-masing boleh buat homework Sabtu Ahad ni. Okay. So kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bermaghrib. Okay, bye. Okay, sama-sama.